Alright, hampir 2 jam kelas kita pada malam ni bersama Tok Nur Juma Efek berkongsi tentang strategi trading menggunakan MTF FIBO 50. Okay, so jom kita tengok perkongsian daripada beliau. Apa pun kita roll intro dulu. Tekan share screen tu. Okey. Then select MT4 punya screen tu. Screen macam mana? Tekan button share screen tu yang warna hijau tu. Then dia akan minta kita select kan screen mana yang kita nak tunjuk. Okey. Tu pilih yang MT4 tu. Dan nanti akan keluar dekat audience nanti MT4 tu lah. Okey. Okey. Dah keluar dah. Tapi nampak background window sekali lah. Atau zoom apa? Enlarge kan lah, besar kan. Nanti jap. Cun. Okey. Macam ni baru entry tadi Okey, left trade. Left trade. Tadi itu entry USD. Ya. Tak apa. Nampak tak apa. Nampak tak apa. Kalau nampak tak apa. Saya ada dua entry. Mungkin boleh explain macam mana kita punya tanda daripada monthly, weekly sampai daily. Daripada starting dia. Okey. Jadi kita ambil lah satu ambil GBP USD lah. GBP USD. Pasal saya tak ada entry kat sini. Lama loading MT4 ni tu, lama tak buka ke? Buka. Ini tak tahu hari ni dia lambatlah sikit, nanti kejap. Tadi okeylah. Yang ni pun boleh lah ni kan. Ini pasal apa? Dia pasal dia berhenti kan ni. Nanti pasal dia ni connection tak ada. Nanti saya tengok pasal dia ada connection tak ni. Mungkin dia tertutup tadi kot. Sekejap. Panas. Apa salin ni? Iya. Itu masalah MT4. Ini ada satu ni. Okay, saya guna yang inilah, senang. Saya guna yang ini, senang Okey. Ini okey. Kita pakai ini. Okey. Ini dulu saya trade pakai iron forex. Kena tipu dengan benda ni lah, dengan broker ni. Okey, kita mulakan dengan Euro USD ni. Okey, mula-mula selalunya saya akan tengok monthly lah. Monthly, yang kita tengok monthly kan.
Saya buang dulu indikator ni. Pasal kita pakai manual lah, kita pakai manual. Saya buang dulu ni indikator ni, memang ada kawan kita bagi lagi buat dia tolong buat untuk saya. Okey. Kita tengok pada monthly kan, macam ni monthly. Okey. Monthly time frame. Jadi di sini kita tengok pada apa ni, kita dah tahu ada satu resistance kat sini kan. Ada satu resistance. Okey, ada resistance. Dan bila kita tengok kat sini, kat monthly ni, sini ada bearish engulfing. Okey. Jadi selalunya saya akan tarik Fibo lah, Fibo 50. Saya akan tarik dapat bulan lepasnya, bukan kalau katakan hari ni bulan Julai, kita gunakan candle bulan Jun. Okey, jadi saya akan saya akan ambil default dan hanya ambil 50 saja. Okey, ambil level 50 saja. Saya akan tekan warna dia. Okay, saya akan ambil ni. Okey, jadi saya ambil monthly, level monthly, dan kemudian saya pergi ke weekly. Jadi kita monthly kita dah tahu dah, tadi ada bearish engulfing. Okey. Jadi dan kita pergi pula pada tu, kita pergi pula pada weekly, dan kita tanda minggu lepas punya minggu lepas punya candle. Okey, dan kita tukar warna dia. Saya selalu gunakan biru yang ini. Dan kemudian kita pergi pada daily. Daily kita tandakan minggu lepasnya, semalamnya candle, semalam. Okey, kita tekankan warna dia merah. Okey. Jadi kat sini kita dah nampak dah. Okey. Dah nampak dah pasal monthly tadi bearish engulfing. Okey. Yang kita tahu bearish monthly bearish engulfing. So bila kita tengok monthly bearish engulfing, kemungkinan besar sekarang ni dah berapa bulan ni, 22 bulan. 22 bulan, ada lagi minggu depan, ada lagi 1 minggu. Kemungkinan dalam 1 minggu ni price boleh pergi ke sini. Kan? Boleh pergi ke sini. Boleh pergi ke sini lah. Yang kita anggap dia boleh pergi ke situ. Jadi bila kita tengok pada weekly, sekarang ni weekly price dah candle dah mula nak, tapi kita tak boleh cakap lah candle ni akan bergerak sebab besok je last day dia kan, besok last day dia. Dan pasal weekly tu hari kita dah nampak ada satu rejection kat sini. Jadi kemungkinan minggu, kalau katakan sampai besok price dapat melepasi weekly-nya 50 ni, kemungkinan minggu depan price boleh naik ke monthly. Jadi bila kita tengok pada daily pula, dah ada rejection kat situ. Kan dah ada rejection kat sini. Pagi tadi, bukan pagi tadi, baru ni tadi price reject 50 daily. Lepas tu dia naik, sekarang ni dia tersangkut pula ke weekly. So ada lagi masa lah kan, pasal sampai pagi besok kita perhatilah, jika price dapat melepasi weekly ni, kan, dapat melepasi weekly ni, bermakna kemungkinan besar dia boleh pergi kepada monthly Fibo ni lah. Dan kalau kita tengok pun kalau kita panjangan monthly Fibo ni, kalau kita tengok betul kan, dia merupakan satu
SNR yang baik lah, yang strong lah. Ada sini kan, sini semua ada satu rejection kat sini. So dia merupakan salah satu resistance yang agak baik. Pasal ada breakout kat sini kan. Dan kalau kita tengok kedudukan weekly ni pun dah nampak macam bukanlah saya cakap akan naik, tak boleh, kita saya tak terus mengatakan macam itulah, tak boleh kita cakap macam tu kan, kita pun tak tahu price ni boleh naik ke tak naik, tak boleh kan. Akan nampak akan naik bila kita tengok price ada dah breakout kat sini kan. Kita tengok, kita kena perhatikan SNR yang saya cakap, SNR tu penting, kita tengok ada SNR kat sini kan, kat sini semua kan ada rejection di sini pun. So kalau siapa-siapa yang belajar SND, sini pun ada ada demand zone kan. So benda-benda ni yang kita kena tahu. Bila ada macam ni dan ada pula di 50, ada pula demand zone, percentage of price reverse tu ada. Jadi itu pasal saya berani buy di sini. Di 50 dan kita tengoklah price tu naik ke tak naik kan. Boleh faham tak agak explanation saya ni? Saya di dah lama tak mengajar, agak kekok sikit lah nak tunjuk kan. Ada soalan? Very simple sebenarnya. Bila nak tanda tu very simple punya tanda kita buat kan. Ada apa yang boleh di apa? Tok, nak tanya selain daripada SNR, perlu tak kita tengok price action, bentuk candle? Saya selalu, itu yang paling penting juga. Bagi saya itu penting. Macam katakanlah ni kan, macam Euro USD ni. Di sini kalau kita tengok candle dia ada dua rejection candle, satu pin bar bearish, satu bullish kan. Dan dia duduk pula di zone yang baik kan, demand zone yang baik kan. Jadi dia bagi kita satu solution, dia bagi kita satu tanda yang very strong tu untuk benda ni akan reject area ni. Tambahan pula di 50 dia reverse pada Fibo 50 tu. Jadi dia ada satu kita panggil dia ada satu strong strong reason untuk kita buy kan. Candle formation tu penting, dan price action pun penting. So ini hanya bagi saya dia hanya reversal saja, bukannya dia nak naik lagi, tak. Pasal apa? Kita tengok monthly, dia bagi saya dia hanya reversal, melainkan dia melepasi di M50 ni. Barulah saya akan cakap benda ni akan naik. Pasal di sini ada bearish engulfing. Yang kena ingat kan, di sini ada bearish engulfing. Jadi kalau dia naik pun dia akan masuk balik, dia akan turun balik. Bagi saya lah, itu pandangan saya lah. Kalau weekly dia nak reverse saja. Bagi saya dia memang nak reverse saja, bukan dia nak naik. Tanggapan saya lah macam tu dulu. Kita tengok keadaan bila dia dah sampai di sini. Baru kita cakap dia reverse. Dia bukan reverse, dia terus nak naik. For the time being bagi saya masih cakap dia reversal kepada weekly monthly 50. Jelas agak-agak. Jelas tu. Tak tahu orang lain lah. Simple je, kita nak tanda tu very simple. Macam monthly kita gunakan last month, weekly kita gunakan last week, daily kita berubah tu. Tiap-tiap hari dia akan berubah. Gunakan candle semalam, kalau besok kita gunakan candle lain hari kan. Kalau katakanlah ini besok kan, katakan ini candle besok kan. Jadi kita punya ni pergi ke sini. Daily ni pergi ke sini. Jadi katakanlah dia hari ni main kat sini je. Dia main bawah monthly, bawah weekly ni je kan. Katakanlah dia main bawah weekly,
besok pagi dia reverse, mungkin dia akan reverse di sini. Dia naik balik. Lepas tu dia reverse kat weekly, dia naik lagi. Dia macam tu. Tok nak tanya. Ha. Dia kalau confirmation tu, contoh dia macam sekarang ni, dia kata dia naik atas kepada weekly ni kan. Dia close atas weekly ni. Okey. Kemudian Tok pun bagi signal kata okey, confirm boleh buy. Boleh buy lagi. Mungkin akan pergi ke monthly. Tapi kadang-kadang tu, katalah hari Isnin tu dia duduk atas tu, tiba-tiba hari Selasa dia close pula kat bawah weekly tu. So macam mana? Kan selalu Okay, saya dia tengok close kat macam bawah tu. weekly tu. Kita tengok daily tu kat mana pula. Itu selalunya kalau macam tu kan, dia macam apa? Dia duduk, lepas tu dia lepas tak daily tu ke bawah. Kita tengok daily tu kan. Jadi saya akan bila katakanlah price tu apa? Dah naik ke weekly, tiba-tiba dia terjun balik ke bawah weekly tu. Kita tengok kedudukan dia close daily. Dia close sikit je kat weekly tu tapi Close sikit je. tapi close solid lah, dia bukanlah buat shadow ke, dia close. Selalunya saya biarkan, saya tinggalkan. Saya biar pasal apa? Kita dah buy, katakanlah mula tu kita dah buy bawah kan. Besok pagi katakan dia ni kan. Sebelum tidur selalunya saya lock lah, saya lock BE lah. Katakanlah dia tiba-tiba dia jatuh besok. Bawah sikit kan, kita tengok daily lah. Kalau daily masih dia price close tu masih duduk di antara weekly dengan daily, saya biarkan. Saya tengok je kan. Kalau katakan dia terkena saya punya BE, saya akan tunggu balik dia naik balik kepada pada daily tu, saya akan buy balik. Selalu macam tu. Pasal price ni kita tak boleh nak agak kan, dia kadang-kadang dia naik tu. Pasal tu saya selalu trade daily. Saya tak nak buka awan ke apa kan, pasal dia akan ganggu kita punya apa. Okey Tok, satu lagi lah nak tanya. Sekarang bila pagi kan, bila Tok bagi macam apa analisis kan, Tok bagi tahu okey sekarang ni price berada di bawah daily contoh dia. Bawah daily, lepas tu tiba-tiba tengah hari je petang je pap dia duduk atas daily pula. Tu macam mana keadaan tu? Kita kadang saya selalunya banyak kali terjadi, memang saya tahu banyak kali jadi. Tiba-tiba dia naik, saya akan close dulu. Saya tengok alamak benda dia tak menjadi kan. Cakap kita tu pasal dia whipsaw kadang kan. Saya close dulu. Saya close pasal apa, saya tak nak pergi jauh, saya tak nak dia pergi jauh. Saya tak nak tunggu dia, tak nak. Pasal kalau katakan dia tiba-tiba saya kata sell, tiba-tiba dia naik atas daily, atas weekly, saya close terus. Pasal cakap ini dah invalid dah dia punya sell tu. Jadi saya tunggu reaction dia reverse tu. Sama ada dia masuk balik ke tak masuk balik. Kalau dia masuk balik saya tengok betul-betul. Kalau dia masuk dia pecah balik weekly kan daily ke bawah balik, confirm dia akan sell. Tapi kalau dia tak nak dia pecah kat situ kan, saya akan buy. Dia kena macam tu. Kita kena beranilah cut loss. Cut loss. Bila terjadi dia bila dia go against kita punya kan, kita jangan tunggu. Dia akan naik balik ni. Tak, jangan tunggu. Sebab kita tak tahu tiba-tiba ada news yang bukan kan. Kita tak tahu. Tapi itu yang paling penting, kita kena tengok resistance ataupun demand zone ke resistance yang dulu-dulu kan, yang belakang-belakang ni kan. Kita kena tengok tu. Kalau katakan dia masih strong macam ni tadi kan, dia masih strong kan. Jadi saya still hold saya punya buy tu. Pasal apa? Ada satu tanda yang agak strong kat belakang, kat sebelum dia tu, saya akan still hold. Kalau dia pergi pun dia tak pergi jauh lah, saya fikir kan. Tapi kalau tengok tu dia macam cantik tu, dia dekat zone ni kan, dia datang balik dekat zone ni, zone. Memang dia akan datang balik. Ya, dia datang kat zone ni, ke touch zone ni, dia naik ni macam nak test monthly pula je kan. Saya memang macam tu, saya selalu perhati kan. Tu saya perasan tak kadang-kadang saya suka buat trend line kan. Kadang-kadang saya suka buat trend line. Saya nak tengok keadaan kan. Tapi goal bulan ni cantik lah, dia reject betul-betul kat kat monthly. Goal kan. Saya tunggu sell lah situ lah. Goal memang. Goal saya pun ada satu sell kat sini. Betul-betul dia reject. Saya ingat. Dia reject kat sini monthly ni. Saya hold dia. Saya tak ada apa.
saya tak buang-buang lagi yang atas ni kan. Pasal saya ada agak masa dia kat monthly tu, dia ada ni dia ada, saya panggil candle ni adalah railway track. And so saya tunggu kat weekly lah, kat monthly. Saya tunggu kat monthly. Bila dia kena monthly tu lagi, kat Telegram tu lagi saya ada cakap, saya sell kan. Saya biarlah sampai ni lagi, saya biar je kan. Lepas tu kita lock certain amount. Kita tengoklah mana dia nak pergi. Kalau kita tengok monthly kan, dia nak pergi jauh ni. Bagi saya lah. Dia pergi jauh. Dia pergi sekurang-kurangnya pun sinilah kita panggil kan. Sekurang-kurangnya. Dia akan pergi kan. Jadi kalau kita tengok weekly pun, dia nampak macam ada potensi nak turun lah. Kalau kita pakai channel kan. Dia potensi dia untuk turun tu ada lagi kan. Jadi kalau dia break, memang kita biarlah. Saya biar ni. Kita kena ada sikit-sikit ilmu tentang benda-benda ni lah, channel ni lah, pattern ni kan. Kita mesti nak ada. Dan di sini pun kalau kita tengok, dia ada mangkuk dan cup and handle kan. Ni cup, ni handle kan. Jadi benda-benda ni kalau kita kat sini kita dah nampak dah cup and handle kan. Jadi benda-benda ni kita kena tahu sikit lah. Boleh bagi confirmation kat kita, kita panggil confirmation, boleh bagi confidence kat kita kan, untuk kita simpan lagi kan. Goal kita nak share sampai mana tu? Goal nak share sampai mana? Bila gitu. Bila 1719. Ni 1676 ni. Ni double bottom ni. Saya tu hari target 1719. Okey. Bagi berapa tu? 16 eh? 1719. Okey jugalah tu. Sini pun boleh. Sini pun boleh. 16 sini pun boleh. Cool. Kita biar tamak sikit kan. Saya ada satu entry tu. Dari 1915. Entry tu selalu saya entry 2 kan, 2 kali. Satu saya ambil yang paling dekat, satu lagi saya biarkan dia pergi jauh kan. Bila kalau ada tu okey jelah kan. Dia ada 2 lah, sini 1, sini 1. Tapi saya selalu drag yang paling jauh lah. Kita tengok kan. Pasal apa? Berdasarkan pada monthly ni tadi. Berdasarkan pada monthly ni kan. Tapi tu macam dah dekat ya dengan weekly dia kemungkinan dia akan pergi weekly turun kan. Tapi kalau kita tengok balik, dia dah retest dah weekly kan. Kalau kita tengok daily ni, dia dah retest dah weekly semalam kan. Semalam dia dah retest weekly dah kan. Kemungkinan dia naik. Tapi bagi saya kalau dia ni duduk bawah daily ni je, insyaAllah lah sampai besok. Daily ni at the end of the day je kita tahu mana dia nak pergi. Kan. Besok baru kita tahu mana dia nak pergi. Hari ni kalau kita tengok hour one, takut kita. Pasal apa tu? Saya tak nak tengok hour one je ni. Kita tengok, alamak macam nak naik je. Separuh orang kadang tengok lagi 15 kan. Macam nak naik je. Kan. Jadi yang ini yang buat ramai kita akan close. Kita punya kata tiba bila kita pagi besok lagi, tiba-tiba dia turun lah bawah ni kan. Alamak, rugilah aku close pasal apa? Padahal kita dah beli kat atas ni dah. Kita dah sell kat atas ni, tiba-tiba kita close kat sini. Kita nak sell kat sini dan dia takut pula dah. Dah jauh kan. Dah rasa rugi kan. Saya selalu macam tu. Saya dah belajar daripada dulu. Saya kalau dah sell kat sini, saya lock agak-agak sesuai 100 pip ke 200 pip ke saya lock. Yang itu saya biarkan dulu kan. Saya lock atas pada weekly ni. Kan. Jadi saya fikir dia dah test macam ni, dia takkan test lagi dah. Boleh share tu? Ya. Boleh masuk share ke tu? Kalau dah sell ni, saya tak sell ni dah. Saya dah berapa kali kena. Kadang-kadang saya sell ni dia naik kan alamak terasa. Saya sell ni, saya biar punya kan. Saya simpan je. Ramai otai dalam ni. Boleh lah. Saya sambil belajar, saya sambil live. Macam kalau kita tengok GBP JPY pun kan. Dia tukar kan template dia. GBP JPY macam ni kan. Kalau kita tengok GBP JPY, dia ni macam nak naik kan, nak naik. Hari tu saya cakap benda ni agak
tak berani nak cakap lah dia nak naik ke nak turun kan ada dalam Telegram cakap dia tak boleh kan. Jadi di sini kita trade sikit-sikit lah. Saya trade sikit-sikit. Saya ambil sikit-sikit kan. Saya ada buy sikit-sikit macam tu. Pasal apa saya buy? Pasal pagi tadi mungkin ada yang perasan pagi tadi saya cakap saya ada buat satu analisa kan di hour one kan, itu hanya sikit lah. Saya buat satu zone kat sini, price naik atas zone ni buy. Pasal apa dia dah jauh naik kan. Saya cakap saya buy. Tadi saya ada buy sikit. Saya duduk tengah-tengah tu antara yang weekly ni. Jadi selalunya macam ni saya kurang nak entry. Kalau saya entry pun saya ambil kat bawah-bawah ni kan. Saya selalunya kalau saya entry saya macam semalam kalau kita perhati kalau nak entry pasal semalam saya tak entry pun pasal cuti kan, cuti raya. Kalau kita nak entry sini paling baik entry ni kan. Jadi kita tak entry selalu raya sibuk, jadi saya ada entry sikit je. Dah kalau dia itulah. Dia kalau kita tengok betul-betul kan kalau macam ni saya memang ada entry, GBP USD pun macam tu juga. Kalau kita perhati kan. Dia very simple sebenarnya, tak ada nak susah-susah sangat nak fikir SNR ke apa, tak ada. Tak ada susah sangat nak fikir SNR ke apa kan. Saya selalunya pandang pada ni je. Perhatikan pada macam ni dia breakout. Breakout kita tunggu dia reverse balik. Macam ni saya tak entry, kita tunggu besok lah kan. Besok kemungkinan kan, besok kemungkinan lah. Katakanlah dia sini, dia punya apa kan. Ni. Jadi kita tunggu dia reverse kat sini je lah. Baru kita sell, kita buy kan. Pasal ni buy ni buy at reversal kan. Dia kalau kata dia lepas ni dia akan pergi kat sini. Dia pergi kat monthly kan. Sebab kalau kita tengok monthly, dia ada apa? Candle monthly tu kita tengok kan. Tu pergi kat daily ni tu. Pergi kat daily tadi, daily. Okey, tu kata pagi esok kan. Okey, dia sampai katalah dia besok tu dia selalu cakap tunggu dia sampai dekat D50. Okey. Katakanlah dia okey, kat D50 dia tak bergerak lagi dah hari ni kat ini kat sini je lah dia bergerak kan. Kita anggaplah dia dah sampai kat D50 tu, selalu Tok cakap kita tunggu kat D50 kan. Macam mana kita nak buy? Apa okey, selalunya kalau macam ni saya akan biarkan dia turun dulu. Turun kan. Kadang-kadang dia terjun sikit kan. Saya kadang-kadang saya terus buy limit je. Ada masanya saya buy limit, ada kadang-kadang kalau tempat saya akan tengok dia turun, lepas tu dia naik balik saya buy. Maksud dia kadang-kadang kita orang buat PO follow Tok kata tunggu kat D tu, D50. Bila kita buat PO buy limit kan. Kadang selalu dia pergi langgar ke bawah, dia terjun terus. Memang itu memang biasalah tu, pasal dia takkan berhenti kita panggil dia macam naik bas kan, dia takkan berhenti direct kat bus station macam itulah. Kalau bus stop kan dia tak berhenti directnya, dia mesti kadang-kadang kalau laju dia lajak sikit kan. Kadang dia lajak tu dah terus orang takut. Kadang-kadang jadi sell pula lepas tu. Bila itu yang maksud saya tadi tu. Adakah kita perlu dia tunggu dia masuk balik dia close balik atas, dia dah turun, dia close atas dia 50 tu baru kita boleh buy ke macam mana? Okey, selalunya saya akan tengok dua candle macam ni kan. Ni dua candle ni kan. Okey, ni dah tu kita tahu dua candle ni dia mesti naik dah. Jadi candle ni yang penting. Lagi satu dia ada support kat sini kan. Saya selalunya akan perhatikan resistance, support, resistance ni semua saya akan perhatikan. Maknanya support kat sini memang very strong support lah. Dia ada ni kan. Support dan resistance ni dia very strong. Selalunya kalau katakanlah dia pecah pun, dia mesti jatuh antara kat support dia balik. Kan? Dia mesti jatuh kat situ. Jadi dia akan jatuh kat sini lah. Lebih kurang sini lah kan, dia akan jatuh kat situ.
Jadi kalau katakanlah saya dah sell, saya dah buy kat sini, dia jatuh sini, saya tunggu je, saya biarkan dia. Melainkanlah kalau dia break candle ni. Itu yang kadang stop loss tu agak Jauh. besar kan. Jauh. Saya selalunya get ready untuk terus kan. Cut loss lah. Saya jarang tahu stop loss. Saya selalunya get ready to cut dia. Sebab kadang-kadang dia terjun tiba-tiba dia petang dia naik balik kan. Kita rasa rugi je lah. Alamak tadi saya dah close. Tu saya dah berapa kali kena macam tu. Jadi selalunya saya akan biarkan dulu. Tengok candle yang ini. Candle ni kan. Kalau dia lepas candle ni saya close lah. Kalau selalunya dia ngam-ngam lah. Selalunya tak lepas. Apa selalunya lah kalau kita perhatikan dia kurang lepas. Macam Nias kan dia kurang lepas. Dia memang dia bagi kita suspense sikit lah. Tapi at the end of the day tu, saya selalu fikirkan at the end of the day tu. Macam kalau kita perhati yang macam ni kan. Ni contoh kan. At the end of the day dia naik. Tapi tengok dia langkau daily ni, dia langkau daily ni kan. Tapi at the end of the day dia juga. Dia naik juga. Azrin, tu tanda ni dia suruh layer. Kalau berani kita boleh layer. JJ ni paleo. Signal untuk layer. Tu tanda dia signal untuk layer. Tapi pada saya lah, dia sebenarnya dia takkan berhenti direct kan. Kalau dia berhenti direct itu kira memang cantik lah kan. Macam gold tadi dia berhenti direct kan. Cantik dia gold, itu memang cantik. Semua orang trade macam tu. Yang siapa pun kadang-kadang dia dapat tepat dia cakap kan. Tapi berapa kali dia dapat tepat tu kan. Kita kena question diri kita, berapa kali tepat tu yang kita boleh dapat kan. Selalunya kalau dia kena pun dia naik sikit ke ataupun kadang tak kena kan. Jadi tu masalah itu sebenarnya susah nak cakap lah. Saya pun tak berani nak predict sebenarnya. Ya, macam saya selalu cakap kemungkinan kan. Pasal apa benda ni kebarangkalian. Dia macam ni Izran, kadang-kadang saya kalau di 50 tu punya position berada di zon-zon SNR, normally saya berani untuk PO. Sebab kita dah calculate risk kita kan. Kita sebenarnya technical ni part of entry je sebenarnya. Apa yang mengganggu emosi kita tu kita punya money management tu. Macam saya dah calculate lah kalau range tu saya berbaloi untuk saya letak SL. So saya akan PO je sebab kita tak ada masa juga nak tengok kan. Yalah, tapi normally saya akan buat confirmation lah. Kalau D50 tu betul-betul duduk di zon-zon yang resistant SNR ke demand punya fresh zone ke, memang saya akan PO je. Ya betul tu, betul saya sokong tu. Saya selalu pandang dia tu. Kita kena tambah lah, tambah add on dia mesti ada confluence kita panggil. Okay, dia ada confluence kan. Dia mesti ada confluence benda-benda ni. Confluence, ya betul. Jadi saya kalau entry pun macam tu, saya akan pandang macam AUD, USD ni semua kan. Saya tak terus masuk. Saya akan tengok confluence dia. Dia ada tak dia confluence dengan dengan SNR lain ke ataupun apa-apa bendanya lah kan. Macam ni kita tengok dia bullish engulfing kan. Dia akan naik. Kan. Jadi macam ni dia tak macam ni satu contoh kan saya panggil tengok dia ada satu resistance kat sini kan. Breakout terus kan. Dia satu very strong saya anggap this is a very strong kuat lah satu resistance yang kuat. Dia kalau kita tengok kan ni semua kan ni. Jadi selalunya kalau masa saya akan trade ni cara saya trade, lepas tu saya tengok candle ni bullish engulfing. So hari ni candle tu tak go through. Macam semalam memang saya tak trade ni. Pasal apa? Ni bearish. Kalau daily 50 saya akan tunggu je. Ni tak ada tanda langsung ni untuk buy ni. Macam ni kan. Untuk sell pun saya tak berani, untuk buy pun tak berani. Sebab apa? Candle ni kecil. Maknanya ni dah turun besar, tiba-tiba kecil. Maknanya volume dah habis tu kat sini. Saya selalu perhatikan, ni volume dah habis. Saya tak trade dah. Sini ni saya tak trade. Macam kalau macam ni kan saya tengok ni, ni saya tak trade. Saya tunggu the next candle. Macam candle ni. Tiba-tiba candle ni keluar bullish. Apa tu engulfing. Katakan hari ni saya nak trade, saya tengok dia tak balik pada daily 50 ni. Okey? Sampai. Tak sampai, dia tak balik kan. Jadi
ini agak bahaya untuk kita trade tu. Katakanlah candle ni dah habis, katakan. Jadi besok pagi di 50 dekat sini kan. Kemungkinan dia balik kat sini tu ada. Kemungkinan dia patah balik tu ada. Sebab jadi dia tak break lagi bearish tu. Dia tak apa lagi, dia tak try lagi kan. Jadi kemungkinan tu ada. Jadi saya akan tengoklah candle ni dia akan turun dulu. Katakanlah kan dia turun, saya akan tunggu sampai dia turun. Dia mesti turunnya. Dia selalunya dia akan turun. Dia akan ni kan, dia buat takut kita kan. Turun. Dia turun mungkin dia turun ke bawah sikit kan. Saya punya kalau mana stop loss saya kat sini jelah. Kalau kena stop loss tu nasib lah kan. Dia macam tu. Saya selalu macam tu. Apa tu kita tengok monthly kan. Macam monthly ni memang dia nak reverse sajalah sebenarnya. Dia ada ni memang nak naik dah ni. Ni memang nak naik dah. Tapi kalau kita kena ingat satu je, ya. Kita kena ingat satu. Ini saya selalulah saya trade kan. Ini monthly dia kalau kita take monthly dia semua dekat-dekat sini kan. Monthly dia. Ini monthly dia kat sini, monthly dia dekat-dekat sini. Jadi maknanya ini adalah zone ni memang very strong, susah benda nak naik tu, price nak naik susah dah. Dia nak pecah. Dia susah nak pecah tu susah nak pecah. Pasal apa? Monthly makin pun berlungguk kat sini kan. Berlungguk satu tempat ni. Jadi kalau kita perhati kan, monthly ni belum ada orang usik lagi. Kan? Jadi kemungkinan price tu turun ke sini tu ada. Price ni terjun ke sini pun ada. Sampai weekly ni dia terjun ke sini pun ada. Dia boleh buat macam tu. Pasal dia tak try lagi benda ni kan. Jadi ini memang tak ada, susah price ni nak naik dah. Dia ni memang terjun ni. Dia terjun dia pada sini, lepas tu kita perhatikanlah balik-balik yang mana dia tak test kan. Ni tidak test, ni tak test. Kemungkinan dia akan terjun sampai ke sini tu ada. Dia patah balik kan. Dia patah balik sampai ke sini. Kemungkinan tu ada untuk dia naik balik nanti. Saya pasal apa benda ni dah lama saya study daripada dulu kan. Kemungkinan tu ada. Kalau katakan apa dia akan turun benda-benda ni. Itu saya selalu tengok bila saya trade monthly kan. Monthly tu saya akan tengok kan. Oh ni tak buat lagi, ni tak test lagi, ni tak test lagi. Jadi kemungkinan ni dah test, ni dah test, dia ada test kat sini, ni tak test lagi, ni tak test lagi. Yang ni pun test kan. Kemungkinan tu dia ada kemungkinan untuk dia terjun sampai ke arah yang dia tak usik. Kalau kita nak swing lah, selalunya saya akan perhati benda ni kan. Kalau dia break kat sini, dia ada kemungkinan dia akan pergi kat sini. Benda ni dah banyak kali dulu-dulu pun masa saya trade pun jadi macam tu. Jadi saya selalu standby je lah. Standby line-line tu saya standby je, biarkan je kan. Jadi kalau katakan dia naik ni, dia akan naik sampai sini mungkin, sampai sini mungkin, dia turun balik. Dan untuk dia naik tak ada suara. Tak ada suara? Okey dah. Sideways kat sini memang kuat kan, susah dia nak break benda ni. Tapi kalau dia break benda ni memang dia pergi jauh. Tembok Cina tu. Dah jadi pagar tu, tembok tu. Kalau lepas tu memang jauh lah pergi. Dia macam tu. Saya selalu tengok tu. Apa yang fresh ni saya buy. Kalau dia drop, dia memang drop jauh. Sebab kalau ni free zone ni kan. Orang gila kata cakap ni free zone kita panggil kan, tak ada langsung apa-apa kan, yang kacau dia kan. Dia boleh turun. Dia pun satu candle macam ni. Katakanlah next month dia boleh tiba-tiba satu candle macam ni. Dia boleh buat kan. Kita market ni bukan gitu punya kan. Dia boleh buat macam tu. Tiba-tiba macam ni kan, tiba-tiba jatuh kuat kan. Itu kita tak dapat nak predict lah. Kita boleh, tapi kita boleh agak je lah kan, kita perhati, kita boleh agak kan.
Kita boleh apa kita panggil anticipate. Orang panggil kan anticipate benda itu akan berlaku. Jadi tu pasal kalau saya trade saya akan perhatikan banyak benda lah. Saya akan perhatikan banyak benda. Saya tak stop satu tempat. Kalau kita tengok macam NZD ni pun kan, NZD ni still going down, masih lagi nak turun pasal dia duduk bawah monthly. So dia still going down kan. Jadi walaupun dalam weekly ni macam ni kita tak boleh cakap lah dia tak habis lagi, weekly tu tak habis lagi kan. Dia boleh naik, dia boleh turun kan. Jadi kita tak payah terpengaruh lah candle dia tengah berjalan macam ni kan. Saya tak terpengaruh sangat. Kalau dia close bullish kan tu weekly. Next week close bullish. Kalau dalam minggu ni dia close bullish kalau dia close bullish dia ni monthly ni masih ada lagi apa? Kita boleh buy. Kita boleh buy lah, buy reverse kan, buy on reversal. Inilah tempat dia yang kita nak jaga kan. Kalau dia close bullish. Ada rupa kalau dia close atas ni kan, kita boleh buy. Besok lagi saya perhati ni, kalau dia katakan dia close atas ni, saya buy. Dapat sikit cukup lah, okey lah kan. Banyak tu bukan sikit lagi. Adalah 100 pip banyak tu. Selalunya saya akan buy lah. Kalau pasal apa kita tengok candle pun dia bullish kan. Ini memang dia punya tempat lah. Tapi macam sekarang ni situasi tu tengok macam mana tu? Tu nak buat apa? Macam mana? Kalau macam situasi sekarang, nak boleh sell ke sebab ni, bawah? Macam sekarang ni, sebenarnya sekarang ni, ini saya tak buy, saya takkan buy dululah, saya akan tunggu besok kan. Macam mana pun saya akan tunggu besok, pasal benda ni dah berjalan macam ni. Saya selalunya macam tu, benda dah berjalan, saya tak akan usik dah. Tak kejar lah. Walaupun boleh sell tak kejar market. Saya tak kejar dah, saya tak nak kejar candle, saya tak nak kejar prices, saya tak nak lah. Pasal apa kalau dalam berjalan je ni, kalau saya pasal apa saya tak nak terpengaruh. Jangan mencipta setup yang tiada. Macam tu. sebab tak habis lagi tu, tengok tu macam boleh masuk ke, boleh sell ke sebab bawah weekly kan. Pasal apa sekarang ni dia tengah tersangkut-sangkut pula dekat weekly ni kan. Jadi dia dah, saya tak berani nak sell pun, nak buy saya tak berani. Kalau saya nak buy biar dia duduk atas ni. Azrin, kau tengok guna H1 sebab itulah kejap reject, kejap lepas, kejap reject, kejap lepas. Ini kan orang tengok awal-awal kan, oh ni boleh buy dah ni, pasal apa ni dia kan. Nampak boleh buy. Saya tak nak macam tu. Kena pula bahaya bagi saya memang bahaya pasal dia duduk tengah-tengah ni. Macam-macam dia jadi. Buka time frame kecil nampak dia terjun lah. Nampak panjang dia candle kan. Tu contoh kan, nampak rejection. Oh nak sell lah. Ingat boleh sampai di 50, tengok rupanya dia naik atas weekly 50. Dah kena lagi. Itu saya tak nak tu. Itu saya tak nak bila dia duduk tengah-tengah macam ni, saya tak usik dah. Kalau esok tu, kalau esok macam mana kalau duduk bawah weekly tu lagi? Kalau besok kalau katakan dia duduk kat sini kan, kita boleh scan buy sell. Katakan dia tak lepas weekly ni kan. Kita boleh try sell. Tapi besok kena perhati pula di 50 ni. Katakanlah inilah dia nya mati kan. Tiba-tiba di 50 kat sini pula kan. Dekat macam ni lagi. Dah dekat. Dia nak buy. Ya, betul. Dah dekat sangat. Lagilah kita takut kan. Baik dia ada naik tu, dia naik lepas tu dia reverse. Ada reverse salah satu ni. Saya akan buy di sini lah. Jadi kita saya kalau esok dia close contoh macam tadi yang di 50 and then esok dia breakout weekly, kalau dia reversal tu terlajak pun dia tak akan pergi jauh sebab dia akan sampai di 50 je. So kalau nak layer pun dia tak akan jauh pergi. Betul. Boleh buy. Boleh buy. Kalau dia break lah, kalau dia break atas. Dia macam tu. Pasal apa? Dia akan macam tu. Dia selalunya bila dia tu kan, dia dia jadi satu zone kan yang baik kan. Jadi
saya tu selalu cakap jangan kejar candle. Tengah dia jangan kejar. Saya tak tu yang saya tak suka trade hour one tu. Bila macam ni kan kita macam nak buy pula dah. Tadi kita dah sell lah. Alamak macam nak buy pula dah. Macam nak sell lah tu tengok tu. Saya memang tak apa tu lah. Saya dah lama saya trade macam tu kan. Saya pun dulu-dulu macam tu juga. Kejar kan. Dah lama bila kita dah agak tahu sikit. Kita kena sabar. Lepas tu saya beralih balik direct pada daily. Jadi daily ni kalau kita tengok volume lah. Sebenarnya trade daily ni agak sengsara agak letih juga sebab apa? Dia nak naik pun lambat kita nampak kan. Lepas tu dia stop loss pun besar sangat kan. Ramai orang tak berapa nak trade daily ni. Tapi saya selalunya kalau macam ni, katakanlah macam ni kan, saya katakan saya nak buat buy limit, katakan tak kena saya biarkan je, tak kena tak apa, saya akan go the next day kan, the next day saya akan lagi buy limit. Kalau dia turun pun selalunya lah kan, dia bila dia dah buat satu pattern macam ni, dia takkan turun sampai bawah ni dia, kan dia takkan turun. Kalau turun tu dah jadi trend sell balik. Kalau dia turun balik dah jadi trend sell lah. Jadi kita close kita punya tu, kita start cari sell kan. Ini hanya reversal sebenarnya, dia bukan permanently akan terus naik tak ni. Itu kira bukan engulf juga, tak kira engulf tu Dia bukan kira engulf, bullish engulf lah tu. Tapi selalunya kalau katakanlah dalam monthly yang kita nampak macam reversal kan, selalunya saya kan, bila saya dah trade je, saya akan cari sell je sebenarnya, saya tak akan cari buy. Bila katakanlah kita dah sell kat sini tu kan, pasal dia dah reverse ke apa, dia dah pergi ke 50 macam ni kan. Kalau katakanlah macam saya selalunya kalau monthly ni memang saya sell lah, saya tak cari buy lagi dah. Biarlah dia macam mana pun saya tak cari buy. Saya akan cari peluang sell je. Saya akan cari peluang sell yang baik kan. Saya tak akan cari buy. Kalau ada macam ni pun saya tak buy untuk apa kita panggil buy reverse, saya tak buatnya. Saya akan cari peluang sell yang baik kan. Maknanya biar dia reverse kat sini ke, ataupun besok dia naik daily atau naik daily di sini, saya tanda daily sampai habis bulan. Kalau habis bulan tak lepas tak apa. Itu pasal kadang-kadang kalau siapa perhatian saya trade, saya kadang-kadang trade. Saya tak trade semua saya tak trade semua pair. Saya pilih pair yang saya fikir dia ni akan bergerak jauh sikit, kan, saya akan pilih macam tu. Saya tak trade semua pair. Jadi macam ni saya akan tengok daily ni bergerak sampai mana kan. Dari segi fundamental macam mana tu USD? Tadi apa macam mana? Segi fundamental lah USD punya sekarang ni dah. USD dah strong sekarang ni. Itulah kita nak trade NU ke AU ke, kita tengok USD punya ni kan. USD sedang strong sekarang ni kan. Pasal apa? Kalau kita tengok gold pun dah nak turun kan. Dia sedang strong lah. Saya ada ni, kalau nak apa, saya ada satu ni meter ni saya ada buat. Ni nampak tak meter ni? Okey. Nampak tak meter ni kan? Nampak. Meter ni saya ada meter ni lah. Sekarang ni ini meter ni tak bergerak. Saya rasa ni tadi pasal tertutup saya punya komputer. Tak nak baca tu. Tengok hijau tu strong lah tu. Tak nak baca. Tengok hijau macam dia lah kan. Ini rasa ni dia tak gerak ni tadi pasal ni tadi dah tertutup. Jadi dia tak gerak. Saya mana nak beli tu benda tu? Ini saya buat ni. Oh buat. Buat sendiri ni. Hari-hari kena buat ke ataupun orang dulu ni? Ke auto tu? Dia program dia trader juga. Auto link dengan MT4 kan tu? Bila on MT4. Dia auto link dengan MT4. Dia pakai Excel lah tu. Dia pakai Excel dia. Saya meter ni. Jadi kita boleh agak kan. Mana nak beli tu? Kita tak boleh rely sangat. Dia kena tunggu 3-4 jam tu. Kalau pagi-pagi dia akan bergerak gila-gila tu. Kejap hijau, kejap merah, kejap hijaunya. Jadi kita jangan trade. Biar tak tahu je, bagi 3-4 jam. Sampai market tu stable kan.
pakai sampai market stable kita akan perhati. Kalau dia dah stable, dia akan hijau tu lama 4 tahun ni beli. Entry dah ni. Kan. Mana nak beli tu? Saya buat benda ni lama ni. Saya dengan ada satu orang dia nama saya dah lupa lah nama dia ni. Memang programmer. Masa tu saya baik dengan Monica Zok kan. Saya selalu geng Monica Zok ni lah. Boleh dapat ke tu? Mana Boleh dapat tak dia punya monitor tu? Boleh, saya boleh bagi ni, tak ada apa, tak ada masalah. Share dalam group je lah tu. Share dalam group je lah. Boleh, tak ada masalah, saya bagi. Cara nak link dia macam mana tu? Cara nak link. Cara nak link dia macam mana? Dia dulu saya buat ni dengan Iron Forex-nya, tu saya simpan Iron ni. Saya dengan Iron Forex-nya tu. Jadi kalau ada orang nak buat apa tu, saya kena tag broker mana dia punya kan. Jadi saya kena prepare broker tu, saya baru hantar. Saya link dengan broker mana dia sekarang pakai kan. Individu punya broker lah. Saya baru kena repair sikit, saya baru bagi. Pasal dulu saya pakai Iron Forex. Tu saya Iron Forex block terus dia sapu duit saya tu. Saya pakai SM tu, pakai SM. SM boleh saya rasa. Nanti saya kena adjust balik kan adalah sikit-sikit. Pasal apa dia punya belakang tu penting. Macam GMI kadang-kadang dia ada comma kan. Tu comma tu yang kadang-kadang jadi masalah dia tak boleh. Dia punya pair tu ada GMP, ada X dalam mikro ada X kan TVR. Itu. Masa dulu Iron ni mungkin dia apa kan. Jadi saya relate dia dengan Iron tu. Jadi hingga hari ni saya terpaksa pakai Iron ni. Marahlah dekat saya masa tu. Boleh. Dia tak bayar saya berapa ribu. Marah. Baru nampak macam pro sikit ada monitor sebelah kan. Boleh belagak lagi. Sekarang ni saya dah kurang dah sikit lah trade kan. Dulu memang gila-gila trade lah kan. Sekarang ni at this age lah. Saya dah slow down lah trade kan. Tak macam dulu lah. Dulu memang gila-gila lah. Benda-benda ni semua saya buat kan. Pasal kita nak cipkan kita orang panggil kan. Itulah tengok tu kadang muncul pagi je, satu kadang petang baru muncul balik. Contoh? Muncul waktu pagi je, lepas tu petang, malam baru muncul. Balik. Saya macam tu, saya dah slow down kan trade ni. Itulah cara Fibo 50 ni dia simple, very simple. Dia tak ada masalah sangat kan, dia tak ada ni. Tak ada apa sangat. Hanya kita perlu tahu sikit-sikit candle, sikit-sikit candle, lepas tu price action kan, pattern kan. Kena tu. Dan kita kena tahu bila masa dia sideways kan. Sideways ni bila 3 Fibo ni melekat dekat-dekat sama kan, jangan trade kan. Pasal kalau kita tengok macam ni lah, macam monthly ni rapat ni kan, macam tadi kan, apa nama tu, UJ tu kan, jangan trade tu. Macam Euro GBP kan, saya dah tengok tak boleh trade langsung, saya tak trade. Macam tak silap saya Euro GBP saya tengok pagi tadi. Macam ni kan, macam GBP macam ni memang saya tak berapa nak trade sangat. Pasal apa dia ni rapat ni kan. Dia ni atas ni tengah ni. Jadi at any time dia boleh naik atas ni. Lepas tu atau apa at any time. Kan. Jadi saya tak berapa favor sangat. Macam ni tengok ni dia ni sideways ni kan. Bila saya tengok sideways je ni, saya tak favor lah, saya tak nak trade. Pasal apa? Dia candle pun kecil-kecil, lepas tu dia berlungguk macam ni, berapa lama dah dia berlungguk macam ni kan. Saya tak trade. Ya, saya masih ingat Tok pernah cakap semakin menjauh di 50 tu lagi bagus. Bila dia dah bergerak jauh-jauh menjarakkan diri dia, tu lagi baik. Macam ni memang saya daripada tu hari saya perhati kan, ni tak boleh trade ni dah. Kalau trade pun buang duit lah, kejap sell, kejap buy, kejap sell, tak tahu mana satu nak buy, mana satu nak take profit pun tak tahu kat mana.
Jadi saya memang jauhkan cara bila tengok candle macam ni, saya jauhkan diri saya tak trade dah. Memang saya tak nak. Dia ada 2-3 pair yang silap saya ni pun ada. Jadi kita kena apa? Kena firmkan diri kita mana kita nak kat mana kita nak trade kan. Macam ni cantik lah untuk trade. Kan dia jarak dia ada jarak kan. Dia ada jarak. Macam ni dia ada jarak. Kita boleh kita trade lah. Dia ada jarak ni baik kan. Tapi jarak ni kita jangan trade. Kita tunggu break salah satu. Ni ada jarak. Macam euro tadi kan dia ada jarak. Macam euro ni dia ada jarak. Baik kan. Dia trade. Jadi kalau dia ni macam ni kita boleh trade. Maknanya jarak dia tu ada. Dia ada jarak jauh kan. Kalau dia rapat-rapat tu kita jangan kan. Kita jangan trade. Kalau dia rapat-rapat. Ni pun saya rapat-rapat. Saya selalu perhatian apa dia ni rapat-rapat kan. Bila rapat-rapat saya takkan trade. Mana dia punya template. Ini memang dah ada apa, dah ada indicator dia. Macam ni ni yang orang selalu terkena ni. Ni kan. Tadi contoh yang tadi yang siapa cakap tadi tu kan? Azman Saya tu. Cik Azman cakap tadi kan ni. Kita dah nak sell kan. Tiba-tiba dia naik kan. Ni yang pening kepala kan. Ni contoh dia lah. Ni 5 hari rejection. Dia selalunya kalau macam ni dia reject sini dia selalunya orang cakap ni mesti sell. Kan dah guarantee dah tu. Sell kan. Tiba-tiba dia naik melebihi atas. Dia duduk atas tau. Dia break atas macam ni kan. Dia break atas kan. Selalunya bila macam ni kan kita tengok candle hijau ni kan. Dia kan duduk atas tu saya biarkan dulu. Saya selalunya pergi kepada hour 4. Saya tengoklah tak lepas-lepas nampak tak kan kalau kita tengok betul-betul daily ni kan. Dia ni daily dia mati atas kan, dia mati atas apa? Atas di 50. Saya selalu pagi-pagi saya akan tengok saya buka hour 4 lah saya tengok je. Expo. Expo saya buka saya tengok je. Tak turun-turun. Tak turun-turun. Saya tak entry lah, saya tengok lah. Dia ni asyik main kat sini. Mana dia sideways sini, dia biarkan dia tu. Biarkan dia sampai, tu saya cakap sebaik-baik entry kita jangan gunakan DW, kita gunakan W50 ni. Biar dia terjun sampai bawah D50, dia reverse balik. Bila reverse balik selalunya dia reverse ke D50 je lah. Kalau dia naik atas tu? Sekarang ni pasal dia duduk daripada pagi tadi dia duduk atas je. Daripada pagi tadi tengok dia duduk atas dia tak turun-turun pun. Dia tak nak turun kan. Dia duduk atas je pagi tadi. Ni kita tunggulah sampai besok kan. Katalah tu dia katalah dia naik atas tu macam mana? Dia akan tunggu weekly pula Yang penting kita tengok monthly dulu. Yang penting kan kita tengok monthly. Memang dia naik atas. Kan? Yang penting kita tengok monthly. Monthly, dia dah reject monthly, dia naik atas kan. Nampak kan? Dia reject monthly, dia naik atas. Memang hijau ni memang naik atas lah dah ni. Dia tak adalah turun dah lah. Maknanya dia dah naik atas daily. Dia naik lagi kan. Dia naik lagi. Maknanya kalau besok pun dia naik lagi. Jadi kita, itu yang saya cakap, monthly tu penting dulu. Pada awal-awal kita tengok monthly. Kita tengok monthly je, dia dah naik ni. Kita kena pastilah dia tengah naik ni. Jadi persoalan dia sekarang kat mana dia nak naik. Itu selalu saya cakap tu. Nombor 1 sini, nombor 2 sini. Kan? Benda ni semua fresh area kan. Tempat yang tak ada test lagi. Dia tak tahu dia fresh lagi. Dia tak okey. Ini boleh, ini pun boleh. Jadi maknanya kalau katakanlah dia nak naik nanti. Inilah tempat dia. Kalau dia pecah ni, inilah tempat dia. Kenapa kita kena tu kalau saya trade tu saya tengok monthly dulu. Saya tengok monthly kan dia reject monthly. Jadi peluang untuk buy tu memang ada. Once price reject monthly tu dia very strong. Kita tengok lagi satu lain kan.
Kita tengok monthly. Apa-apa hal kita tengok monthly. Itu setiap bulan tu saya tanda macam ni monthly dia dah duduk atas monthly kan. Walaupun dia nampak nak reject, dia duduk atas monthly. Kelas dia naik ni, dia tetap naik. Dia tetap naik. Kalau kita tengok daily hour 4, saya selalu sampai hour 4 je. Dia reject weekly. Sekarang dia reject weekly, dia patah balik kan. Maknanya dia weekly masih kontrol dia. Weekly masih kontrol dia. Dia reject weekly, dia ni turun. Jadi kalau kita tengok monthly, dia naik. Dia naik ya, dia naik. Weekly dia turun, kan? Dia masih dia kontrol, masih lagi dikontrol by weekly-nya tu. Jadi selalunya kalau macam keadaan macam ni, kita bila sampai weekly, kita stop dengan trade. Bila walaupun kat daily ada strong signal, kita stop, jangan trade. Sampailah satu signal bagi dia duduk betul-betul bawah ni. Mana dia duduk bawah daily monthly balik. Baru kita trade. Maknanya kalau katakan ni ada berapa next week. Next week kan. So kita tunggulah sampai bulan habis. Sampai bulan habis kita tengok kat mana duduk monthly dia. Itulah saya, kalau saya trade kan saya tak trade banyak. Kawan-kawan tanya PPN ni kan. Saya pun alamak susah nak jawab. Kan dia orang dah buy lah cadangan ni, saya diam je lah. Saya tak apa. Tak ada ni. Dia tak bagi confident. Macam ni memang dia tak ada bagi confident untuk buy sell tau. Untuk buy ataupun untuk sell. Saya lebih saya akan cakap sell kan. Memang cantik untuk sell lah di ni, tapi dia akan monthly ni akan stopkan dia tu. Macam mana pun monthly ni akan stopkan dia. Macam trend line tak membantu ke tu? Trend line tak membantu. Trend line membantu. Tapi kalau kita tengok trend line kan dia tak break pun, rasa saya. Dia tak break apa-apa kan kalau kita tengok trend line ni kan. Dia belum break lagi kan. Dia tak break apa-apa lagi. Kalau nak apa kena breakout habis kan. Maksudnya kita boleh buy lah. Maksudnya masih lagi dalam keadaan uptrend lah kan. Saya tak cakap dia lah uptrend, dia masih sideways. Dia masih duduk bergerak ni. Nampak tak dia tiga-tiganya kan dekat rapat kan. Dia sideways kan, dia duduk kat sini. Saya memang tak trade ni. Ni sideways. Kalau kita sell kat sini, tempat dia antara tiga ni je. So kalau kita nak trade betul-betul, tunggu dia turun betul-betul bawah. Ni kita panggil sideways. Saya selalu kalau rapat macam ni, saya tak trade. Saya tengok je, tak payahlah. Kan? Saya akan tolak pair ni. Setiap pagi saya akan tu, saya tengok kan. Tengok satu pair. Mana yang boleh trade? Kat mana saya boleh trade kan? Saya akan check satu-satu mana yang boleh trade. Kalau macam GJ tu Tok tengok macam mana? Dia ada potensi ke weekly ke? Dia GJ ni sebenarnya dia masih tak ada arah yang baik kan. Kalau kita tengok monthly tu lagi, saya ada cakap arah dia tak berapa nak baiklah, saya pun tak boleh nak agak. Pasal apa dia kalau ni pun dia dah tengah-tengah kan, ada resistance kat sini. Lepas tu candle pun tak membantu sangat lah. Candle dia pun tak membantu sangat. Dah berapa minggu dah baru ni kan. Dia ada ni ada inside bar ni, dia turun sekejap kan. Lepas tu dia bila dia turun dia banyak buat echo panjang-panjang macam ni kan. Jadi saya tak nampak dia arah dia sebenar lah. Tak nampak arah dia sebenar. Kalau kita nak trade pun boleh trade sikit-sikit kan. Macam kalau kita trade pun kita trade sikit lah. Tak ambil banyak lah. 40-50 pip kalau kita nak tengok kan. Kita go to hour 4, kita cari peluang reject daily. Selalunya dah sampai ini dah saya tengok dia reject daily ambil sikit kan.
Saya tak swinger, saya tak apa. Dan selalunya pagi kalau saya tengok dia naik kat dalam 70-40 pip. Kalau saya nak tengok, saya buy, saya close. Kenapa dia tak ada ni lah. Saya tengok dia tak ada arah yang baik kan. Jadi dia kita panggil nak agak-agak pun tak berapa ni lah. Macam hari tu saya keluarkan sah, kalau dia duduk atas kita boleh buy. Buy pun setakat W50 ni je. Kalau buy pun. Tu hari pun saya tak silap saya hour one kan. Betul dia ni terlampau mana nak entry tu. Kadang kesian pula kita tengok kan. Kita pun tak entry sangat. Siapa yang tanya tu? Kadang-kadang orang tanya kan mana entry ni, padahal dia tak ada entry kan. Kadang kita tak pasal ada cari entry tu. dia, kan. Tu minta kat tu. Sebesalah tu dia jawab. Kadang kita fikir, alamak mana pula nak cari untuk entry untuk dia orang ni kan. Kita kena cari kan. Kadang itulah tu. Pasal saya kadang-kadang kita ada prinsip kita. Tengok tengah-tengah ni memang saya tak trade. Kadang ada orang tanya lah, mana nak entry hari ni tu? Aduh, jadi kita macam terasa tu masalah. Itu masalah cari kan. Jadi kita bagilah tu. Dia kalau di test kat sini naik, kalau tutup kat sini dia sell kan. Pasal apa dia arah dia tu kita tak nampak tu. Saya tengok kan, saya pun tak pasti kan mana kau nak pergi ni. Kan. Dia tu kan. Dia macam ni, macam JP kan. Dia boleh pergi, dia boleh naik. Dia boleh kita panggil rally kan. Dia boleh buat. Tapi dia boleh buat juga rally base drop. Kan. Hari ni dia naik. Hari ni hour 43 dah candle ni dia naik kan. Jadi orang akan cakap lah, dia ni naik ni. Tapi pasti ke kita dia naik? Saya pun tak pasti dia nak naik ke tak kan. Pasal kat sini ada satu ni support ni. Support dalam sendak ni kan. Ni resistor ni kan. Dia dekat pula tu. Jadi apa? Nak buy tak boleh dah. Nak naik kan. Macam mana kita nak cakap dia ni akan naik kan. Itu yang saya kadang saya tengok kan, tak boleh ni dia. Jadi kalau tak boleh tu kita janganlah kita buat setup kita sendiri kan. Kita biarkan lalu tunggu dia. Sekarang tu yang jelas sekarang pair USD lah yang jelas sekarang ni. Pair USD lah. Yang jelas saya tengok ni jelas sikit. Ni jelas. Pasal dia ada ni kan, dia jelas. Jadi saya sell lah. Saya ada buy saya akan simpan dulu kan. Tengok macam ni. Kalau dia drop sana ni, kita tak ada nasib apa kan. GBP dia dalam sebenarnya. Ini jangan kita buy kan. Pasal dah jauh sangat lah. Saya kalau dah jauh macam ni saya memang saya tak trade. Dah duduk jauh kan dia. Dah jauh ni saya anggap benda ni jauh. Macam ni dia dah pergi kan, dia jauh dah. Jadi saya tak trade dulu. Saya tunggu besok. Ni dah jauh. Jadi saya tak gunalah saya nak entry kat sini tu saya tak. Kalau di atas kalau atas daily 50 esok ada chance untuk buy ada lagi chance, kan. Jadi saya tunggu kan. Saya tak masuk. Tapi kalau di 50 atas esok risiko untuk dia reversal tu jauh tu kalau dia turun tu. Memang dia reversal dia memang jauh. Tu yang kita kena kena berhati-hati sikit kan. Kena berhati-hati. Dia boleh reverse sampai sini, dia boleh reverse ni. Kan kat sini kan. Yalah ada zone kat situ kan. Itulah jadi bawah di 50 pula, takut pula nak masuk. Kau boleh layer kan. Cik layer je lah betul termenung. Nak close. Saya boleh, siapa berani memang boleh layer. Dulu saya memang berani layer kan. Tapi apa yang saya nampak kalau H4 dia break mana-mana di 50. Memang cantik tunggu reversal. PO je. Ya betul. Pakai H4 lah. Kalau pakai H1 ni kadang-kadang kita tengok dia rejection, ni nak sell. Tapi lepas betul. Kita sell 2-3 jam lepas tu dia break balik. Yalah. So pakai H4 lah lagi better lah. Saya kalau saya turun pun sampai H4 saya berhenti kat situ je. Hour 1 ni memang saya tak tengok lah. Hour 1 ni kadang-kadang dia force banyak kan.
Yalah. Candle pun kita takut kan. Melainkan orang scalpers ni dia okey lah. Saya memang tak expert dalam hal tu, terang-terang cakap. Saya, pasal apa kita tak dapat nak tengok, nak duduk lama depan komputer kan. Saya paling jauh saya pergi H4. 4 jam sekali saya boleh tengok kan. Oh, 4 jam kita boleh nampak satu formation kan. Saya kalau trade tu macam tu. Saya tak trade bila dah duduk tengah-tengah, saya tak trade. Itu saya kalau akan trade, saya akan trade masa dia duduk atas ataupun duduk bawah kan. Nak duduk atas duduk bawah ni bukan susah sangat pun nak tengok. Saya duduk atas duduk bawah ni kan satu ni. Kalau kita nak tengok dia duduk bawah, kita tengok ni je. Kita tengok monthly dulu kan. Kita tengok monthly macam ni kan. Kita tengok monthly, kita tengok monthly candle, monthly M50 dulu. Nombor satu paling penting M50 tu. Bila kita buka monthly M50. Ni macam ni M50 kan. Ni last month, ni this month kan. Saya selalu tengok. Katakanlah bila dia sampai dekat kalau kita tengok daily dekat monthly tu, kita tengok sini semua ada tak boleh, price dah tak boleh naik dah kan. Jadi chances of price turun tu ada. Kan, chances of price tu turun tu ada. Jadi macam ni saya dah trade itu hari, dah entry kan. Kat mana saya take profit betul-betul kat sini. Macam pagi tadi kena kan, dia naik je saya close. Saya close kan. Pagi tadi saya tengok dia dah sampai sini dah. Sampai sini close lah. Tak ada tamat-tamat kan. Pasal apa sini ada, pasal apa bila daily dia tu saya tengok ada standard kat sini, close dulu dah. Close lah. Pasal once dia, bila kita tengok selalu, saya tengok monthly selalu, dan bila kita tengok kedudukan weekly apa semua, dia ada satu macam sideway kat sini tu. Tiba-tiba dia breakout kan. Breakout adalah ni. Itulah paling baik untuk trade sebenarnya. Paling baik kita kena cari macam tu. Jangan AUD nak turun lagi kan tu kan? AUD tak turun lagi. Akan turun kan? Maksud dia punya tu dia nak turun kan? Turun lagi. Macam ni kan, paling baik untuk dia breakout je memang cantik. Peluang untuk sell ya kan. Dia memang peluang untuk sell. Jadi kita biarlah dia, kalau saya selalu saya akan biarkan dia sampai sini. Kalau minggu ni sampai sini kan. Minggu ni kalau sampai Jumaat besok Jumaat kan. Kita boleh PO sell limit tak Pak? W tu, weekly tu. Tak boleh? Boleh. Besok saya pergi besok memang besok memang saya saya ni lambat sikit sebab besok second dose vaksin. Jauh pula tu kat nilai. Musim. Vaksin second dose. Sambil-sambil jalan. Sambil-sambil boleh berjalan. Kau dah duduk rumah je. Memang saya selalu trade lah, tengok perhatian. Tapi memang besok pagi saya akan perhatikan ni, weekly 50 ni. Kalau price naik sini memang saya cik peluang sell lah. Okey. Kalau apa, dia memang kat sini kita dah nampak tanda dia memang dia sell kan. Sell limit PO tak siap. Saya memang kat situ, besok memang saya tunggu kat situ. Saya akan tunggu kat sini kan. Sampai mana tu? Saya takkan buy. Saya selalunya bila ada peluang macam ni. Kalau saya buy tadi pun saya buy di sini kan, tapi dah tak kena, close je lah, tak payah nak kejar lah kan. Tengok tadi tak kena. Kalau lah kena dekat sell limit weekly tu, kita nak sell tu TP dia tu dekat mana pula, sedangkan M50 tu TP dia selalunya kan benda macam ni. Kalau katakan saya sell kan, TP tu saya selalu, kalau perasangan saya open TP saya kan, saya open je. Saya selalunya akan, bila ni saya akan entry kan, dua entry kan. Selalunya bila saya tengok sampai 3-4 hari, kalau dia turun kan, selalunya 3 candle lah. Kalau dia turun 3 candle, candle keempat dia akan naik, dia akan reverse. Jadi close satu dulu. Dia macam tu, dia macam mana pun kan, kalau kita tengok kan price ni. Yalah, sebab sekarang tu monthly kat atas, weekly kat bawah tu. So kita boleh hold sampai bulan depan lah tukar boleh tu hold sampai close bulan ni.
sampai close bulan ni. Pasal apa? Katakanlah dia turun sampai sini lah, katakan ni jauh ni kan. Ni monthly kan, ni jauh ni kan. 10 jerat pit dia kan. Ya, saya buang benda ni. Okey. Macam ni katakanlah ini just katakanlah monthly sok kat sini. Dia samalah dengan kad weekly ni kan. Okay, kan sama dengan weekly tu. Katakanlah monthly dia kat situ kan. Jadi katakanlah minggu ni katakan dia naik perlahan kan. Jumaat besok pun tak naik sampai sini kan. Hari Senin Selasa so dia dah nak mula sampai ke sini. Dah nak masuk apa dah tu, nak masuk 1 bulan kan. So dia akan mungkin dia terlepas, mungkin dia akan turun. Kan. So dia mungkin akan test 2-3 kali macam ni lah. Sini test balik macam ni kan. Dia mungkin test 2-3 kali kan. Jadi kita relax je lah kan. Dia kemungkinan macam tu. Selalunya dia akan test 1 kali macam ni, lepas tu dia takut yang kita dia masuk naik lagi sekali kan. Dia akan test macam tu sikit kan. Dia selalu yang second test ke tu untuk kita tunggu. Yang second test tu akan jauh lagi. Selalunya yang second test tu akan jauh lagi. Selalunya trading ni lah kan, yang masalah dia macam ni. Ini masalah ni sebenarnya. Kita nak masuk yang susah ni dia. Tapi selalunya ini bulan-bulan dulu kan, kita kena tengok weekly dia tu kan. Selagi pas tak break weekly macam ni susah nak tunjuk lah. Weekly dia tu tak break, price akan turun. Selalunya saya tunggu break monthly je kalau price dah terlampau tinggi. Dia terlampau tinggi macam ni lah, kita panggil terlampau tinggi kan, price ni tak turun, tiba-tiba dia turun kan. Saya akan pilih monthly je lah. Monthly is the best tempat kita sell kan. Boleh buat kotak lah tu kan. Buat kotak, keluar buat kotak tu, mana sideway tu buat kotak, mana yang terkeluar kotak tu. Selalunya memanglah saya akan buat kotak kan, sideway tu buat kotak. Tapi kalau weekly 50 tu, ada kemungkinan dia boleh test pergi M50 juga tu. Memang dia kalau break dia boleh naik balik, dia boleh so kalau PO dekat weekly tu, kalau dia lajak pergi M jauh tu. Jauh. Memang jauh. Tapi kita kena tengok hari bulan kan, hari ni dah 22, hari 23, 24, 25. Ada 5 hari lagi yang akan datang kan. 5 hari memang kemungkinan dia boleh naik sampai sini. Kemungkinan kan 5 hari. Ataupun kemungkinan 5 hari dia boleh duduk kat sini. Dia boleh jadi macam ni lah kan. Macam ni kan. Candle macam ni. Candle betul, yang malasnya candle ni kan. Sikit-sikit dia duduk jadi macam ni kan. Dia boleh jadi macam tu. AUD ni selalu dia punya range sehari antara 70 ke 80 pip kan. 60 dia tak jauh. Dia tak jauh. Itulah kalau dia buat macam ni memang kita pening sikitlah, tak apalah, kita tunggulah dia kat sini ni kan. Macam ada chance tu kalau 5 kalau 5 hari tu kecil-kecil tu dan sampai weekly tu boleh tu. Dia suka buat macam tu. Saya tengok dia memang dia suka daripada dulu kan, saya perhati kan. Dia suka buat macam tu. Banyak dah saya tengok kan. Dia suka macam tu. Dia suka buat kecil-kecil yang macam ni kan. Kecil-kecil je ni. Tapi kalau dia sekali dah tunggu tu, kecil-kecil macam ni lah. Macam ni yang dia naik ni kan. Kecil-kecil. Itu yang bersakit kepala tu. Azrin, takut dia kecil-kecil pun sebatang besar M50. Sebab memang lagi 5 hari. Memang sampai weekly 50. Awal bulan ada news mah. Boleh sebatang pergi M50. Sekali ada news tu sebatang naik kan. Itu yang pening kepala. Tapi tu kata USD dah pulih tu, strong tu, ada chance tu. Okey. News penting kan, news penting. News memang penting. Ya macam itu hari FOMC ya. Tu memang gegar tu. Memang betul lah. Tu ramai buat duit tu. News penting. Yang lost duit pun banyak tu. Time news saya selalu berhati-hati. Saya tengok kan, tengok berhati kan. Agak berhati-hati bila news
News ni dia suka apalah, dia suka spike kan. Tapi selalunya bila news spike dia akan patah balik ikut yang lama kan. Melainkan dia break. Kalau katakan ada monthly kat situ, dia kalau melainkan dia break monthly, dia akan turun naik atas. Tapi kalau dia tak break, dia duduk bawah je lah kan. Dia ni main-main tu kan. Selagi dia duduk bawah M50, dia consider ambil share je lah. Dia selalunya tu. Jadi sebenarnya M50 ni yang paling bagi saya lah. Saya penting kat saya M50. Tapi bila dia jadi masalah M50 ni kan, cakap terang kan. Jadi masalah M50 dia duduk tengah-tengah tu. Dia duduk price sudah jauh ke tengah. Macam ni kan, bila dah jauh macam ni jauh kan, dia susah kita nak agak tu, dia nak reverse ke tak reverse ke, kita dah susah agak. Dia yang paling baik bila dia start macam ni, dia sideways macam ni kan, dia sideways macam ni, dia tak bergerak-gerak, itu paling baik. Pasal apa, bila dia kalau dapat first breakout tu ya tu. Bila dia break tu yang paling penting. Macam ni kan, dia break sekali dia terjun kan. Dia break sekali dia terjun. Dia suka je ni. Dia break ni. Ni mungkin dia terjun lah ni kan. Apa tu? Apa tu? Okey. Okey, dah cat. Dia kebanyakan semua macam tu. Saya selalu dah perhatikan macam Euro USD macam tu. Dia bila monthly dia sangkut macam ni kan. Sekali dia terjun. Ya, macam ni. Sekali dia terjun kan. Dia selalu macam tu. Tapi jangan dia jadi macam ni lah. Dia kalau candle macam ni, saya memang susah sikit lah nak cakap kan. Doji. Doji ni memang susah sikit. Kita tak tahu mana. Tapi kita kena tunggu the next time lah. Kita kena tengok daily. Barulah kita dapat tengok daily, weekly semua tu kan. Baru kita boleh agak kan. Dia macam tu, dia biar dia bila dia dah tengah-tengah dia agak susah. Tapi bila dia nak mula nak terjun tu paling baik. Bila kita dapat tu kita boleh tunggu lama sikit kan. Kita tunggu lama je. Saya selalu macam tu. Itu kadang-kadang tak ada entry. Pasal apa, saya dah ada satu entry ke dua entry kan yang baik. Jadi saya nak bagi entry lain pun alamak. Saya nak tunjuk pun dah segan nak kan. Saya pula yang dapat entry macam ni kan, saya nak tunjuk kat Telegram kan budak-budak di kalah, saya tak share lah, malu lah saya rasa kan. Kenapa kita ada kadang-kadang kita dah dapat entry tu hari malam kan. Tak dapat nak share pula kadang-kadang tu. Tak apa tu, bakar je dia orang ni. Sampai kan. Tak ada gaji, tu yang minta tu. Bakar je dia orang ni tu. Biar dia orang tahu sikit. Gaji tak ada hari tu yang minta tu. Itu kadang-kadang segan nak saya tu kan, alamak. Malah kita dah ada entry dulu kan. Terus kadang-kadang saya tak bagi cat tu. Kan mana pula nak saya nak apa kan, saya tak nak bagi cat kan. Kita dah ada entry. Jauh pula dah tu kan. Kalau kadang kita terkasih kan, udah terasa hati pula dah ni lah hati saya kan. Tak payahlah, aja cakap je lah kan. Tu kadang-kadang lah kan. Kalau perasaan kau tak ada cat tu jangan tanyalah. Ada tu, ni mau baru boleh faham ni Telegram dalam ni Zoom ni. Kalau Telegram tu tetap banyak tanya, itu yang ni dah terjawab lah macam mana cara dia tu. Saya dah faham sikit lah. Belum ni terconfuse ya, kejap close bawah, kejap close bawah di 50. Dah naik atas di 50 pula. Itu yang confuse. Itu memang itu yang banyak lah, itu banyak terjadi kan. Itu saya tak nafi lah. Itu saya cakap dia bukanlah perfect sangat pun. Tak perfect sebenarnya benda tu. Tapi dia ada masa dia tu kan. Ada masa tu. Dia kena tempat yang baik memang dia tu. Dia pergi jauh kan. Dia kena tempat yang baik memang dia pergi jauh. Dia dah kena pula lock profit saya dah. Euro USD. Saya lock kat sini tadi dah kena pula. Tak apalah, biarkan dulu. Boleh buy balik ke? Tak apa, biarkan dia. Tadi saya dah lock dah bila dia dah naik sampai ke kau pula mak kotor. Saya lock. Saya bila dia dah bila dia sampai weekly macam ni kan. Bila sampai weekly macam ni, kita dah tahu tu dia rejection ke tak rejection kan. Jadi saya selalu kalau trade bila ada daily dengan weekly macam ni, saya weekly ni memang satu resistance yang baik juga.
Jadi pasal apa bila kita tengok sini ada weekly, sini ada ini kan sini ada apa? Ada rejection semua ni kan ada tempat ni. Jadi dia bila kita buy kat sini ni saya dah saya pandang selalu kan ini akan jadi masalah. Dia sangkut kat situ. Dia akan jadi masalah. Jadi saya akan lock saya punya. Kalau dia lepas tu tadi, esok memang boleh tunggu buy balik Ya. Baru saya buy balik. Dia pasal apa tu? Kita kena perhatikan yang itu. Bila dia ada ni adalah ni kan, ada daily je ni, adalah weekly je ni. Weekly ni pun kita nampak memang very strong kan. Jadi kita jangan expect benda ni akan naik, melainkan dia break atas ni. Kalau esok tu kita agak lega hati kita kan. Selagi dia tak break tu tak lega hati. Jangan kita expect dia akan terus naik. Jangan expect. Besok weekly kalau dia close macam ni, so kita ada chance lah untuk kita re-entry sell lah kan. Kalau dia macam ni, dia tiba-tiba duduk bawah ni kan, ada chance kita go for sell kan. Dia macam tu. Jadi tu saya selalu tengok kan. Bila ada macam ni, saya akan trade sikit-sikit je. Cepat-cepat lock. Bila kena, cepat-cepat lock. Kan. Kenapa? Supaya kita tak menyesal kan. Alamak, kita dah profit, tiba-tiba kita tak ni kan. Kenapa? Dia ada halangan dia. Halangan ni yang ni tu saya cakap weekly MTF Fibo ni dia kadang-kadang ada masa dia memang jadi satu resisten yang paling baik kan. Macam ni dah tak boleh lepas dah. Tengok alamak dia tak lepas kan. Memang very apalah. Ni dia jadi satu halangan kuat kan. Macam tapi ni pun kan Euro USD tu kalau nak lepas bawah pun susah ke tu, ada SNR tu. Kalau dia dia ada SNR, macam kalau dia nak lepas ini pun dia agak susah. Pasal benda ni ada kan. Betul lah. Jadi itu pasal dia akan jadi sideways lah kat sini. Dia akan jadi apa? Dia bergerak dalam zon itu je lah. Melainkan dia break weekly ni. Macam besok dia break ni, baru dia ada peluang naik atas ni. Selagi dia tak break ceiling kecil ni, mezzanine floor lah saya panggil kadang-kadang kan. Tak break ni, memang susah dia nak naik. Dia jadi satu penghalang kuat kan. Macam ni kita tak nampak, tapi bila kita buka OFO kita nampak kan. Dia ada satu zon yang agak satu resistance yang agak kuat kan untuk dia naik. Kalau nak sell dia kena break apa tu? Dia nak sell kita kena break apa? Kalau dia nak sell kan, kalau sell macam ni, kalau sell kan biar dia duduk bawah ni lah. Kan? Bawah ni, bawah paling baik bawah ni lah. Yalah. Bawah zone yang color tu. Okey. Sebab kalau tengok sebelah kiri tu, kuat tu SNR tu. Yalah, breakout. Clean breakout tu. Betul. Ini kalau Wak sharing ni suka ni, clean breakout tu. CB. Dia boleh yang ini kan support ni dia boleh ni apa tu? Dia boleh jadi double bottom kan? Ya, dia boleh test sekali lagi. Dia boleh jadi bila masa dia boleh ni, dia boleh stop kat sini kan. Tapi pendapat saya lah untuk Euro USD ni saya masih kuat buy lagi sebenarnya. Okey, masuk. Target tadi boleh lepas atas tu sebab ada dah berapa kalau tengok H1 berapa jam dia punya sideway tu. Dia tak boleh sebab saya pun ada buy sebenarnya. Dua batang dia tadi naik, lepas tu dia terus terjun balik. Tengok ni ada sideway gila-gila dia. Betul. Buy lah dulu dapat akar kot. Dah dapat dah tadi. Ni buy semula dapat akar. Dia sideway gila-gila macam ni kan. Ya betul. Ingat tadi boleh breakout atas tu. Memang esok boleh PO lagi buy limit lah. Tengok dia terjun balik pula. Tapi selagi dia tak breakout zone bawah tu saya masih consider untuk buy lagi lah. Dia masih buy lagi. Tu cantik. Tadi saya buy kat di 50 tadi saya memang dah agak lah ni W50 ni penghalang kuat ni dalam hati saya kan. Tapi saya tak nak ambil TP kat situ, saya hanya lock je lah kan. Mana tahu kalau tiba-tiba dia ada satu strong momentum dia pecah kan. Okey jugalah. Tengok dia tak juga nak kan. Biarlah tak apalah kan. Itulah ingat kan boleh pecah malam ni sebab ada news kan. Rupanya dua batang je naik lepas tu terjun balik. Betul. Itu yang tak ada rezeki. Dua batang dia naik. Lepas tu dia terjun balik kan.
Susah sebenarnya. Itu pun tak apa kalau 2 batang tu pun tadi kan, kalau buy kat sini 30 pip. pun dah ada 50 pip dah kan. 10 je cukup lah. Cukup Okey lah tu 50 pip. $30. Kan. Lot 0.10. Amboi. Tok sekarang ni dia goal ni dia dah tak follow ke? Macam kalau EU goal. Sekarang ni dia bergerak Lone Ranger ke macam mana? Goal ni kan sekarang ni kan dia saya dah tak terang follow. cakap lah, goal ni dia agak apa tu? Dia tak ikut EU sangat, kadang-kadang dia ikut, kadang-kadang dia tak ikut. Pasal apa tu? Pasal China bila China masuk, dia ni yang agak ganggu market sikit. Pasal apa? Bila China, yuan China ni, dia punya duit dalam negara dengan dia yang di trade kat luar, dia berbeza nilai dia. Dia nilai dalam negara dia lain. Bila Bank of China ni nilaikan balik dia forex ni apa kan, exchange luar kan, dia jadi lain tu. Jadi dia ni mengganggu harga apa? Harga gold. Jadi kadang-kadang gold ni kita kadang dia ikut USD sama, kadang dia tak ikut. Kadang USD naik dia turun. Betul lah. Kadang apa USD naik pun dia pun naik. Sama-sama naik kan. Gila lah layan gol ni. Dia tak ada, saya pun dah tak boleh nak agak sebenarnya gold ni. Tu saya jarang dah sangat-sangat trade gold ni. Saya akan trade bila ada betul-betul ada apa, dan saya tak tunggu lama. Ya, gol tak boleh tunggu lama lah Tok sekarang. Tak macam dulu lah. Tak boleh tunggu lama. Apa yang dapat terus BE je. Sebab dia anytime je. Dia terjun sebatang, dia boleh naik sebatang. Betul. Saya memang tak tu. Saya tak dulu lah. Saya dah tengok kan. Bahaya sikit trade gold ni. Saya pernah, saya baru ni saya dah buka satu akaun gold, entry saya dengan akaun tu dah elok-elok dah cantik kan, tiba-tiba dia buat hal kena kan. Aduh, saya cakap susah lah gold ni kan. Dulu boleh, sekarang saya sendiri pun dah teragak-agak lah nak trade gold ni kan. Saya terang-terang cakap saya dah teragak-agak kadang. Yang macam ni saya dah trade tu hari, saya satu dah saya dah satu close, satu lagi saya biar je kan, cukup dah. Dia nak kena tak nak sudah kan. Susah sebenarnya nak ni. Saya pun tak berani nak cakap lah kan. Ya tu. Tadi gold dah dapat $50 lah, turun terus. Penjun balik. Aduh. Kono nak hold lah buy tadi. Saya tak berani, betul, memang terang cakap saya tak berani nak apa dah. Naik lagi kan, sekarang naik kan. Sekarang naik. Sekarang tengah naik. Tapi sekarang tengah naik. tu kata trend sell lagi. Sebenarnya nak pilih sangat gold ni kan. Saya pun tak berani nak cakap ini akan naik ni, tak berani. Saya selalu tengok keadaan. Saya hold 1751. Oh, power lah. 1751. Ya, kemungkinan yes lah. Itu entry point tu, baik. Situ SBR paling baik tu. Saya buy kat situ tu. Saya buy hari tu kat situ. 1751. Buy kat sini, cantik. Memang cantik. Cantik kat situ buy. SBR tu. Tak tutup tak tutup. Tunggu, kalau ada breakout weekly 50 tu boleh pergi jauh tu. Ini boleh naik lagi ni. Sebenarnya gold ni kalau nak kira kan. Tapi dia naik pun kalau ikut monthly dia tak berapa jauh sangat lah dia naik kan. Tapi dia naik, dia boleh naik. Dia boleh naik lah. Sebenarnya saya kandang tu. Ni dia naik lah. Dia lepas monthly ni dia naik. Saya tengah kandang. Ada sell dekat 1913. Lepas tu buy tu curi lah sikit. Oh. Sell ada, buy ada. Aduh. Saya tak tahu. Ini bila nak close Itu yang baik tu, buy ada, sell ada tu. Nak tunggu apa tu agak-agak. Profit ada tengah-tengah. Ya, yang sell tu kita tunggulah. Tok kata ada berapa 16 tunggulah. Habis yang buy tu bila nak? Buy boleh ambil. Ambil tu. Tengok reaction chart candle lah ni hujung tahun bulan ni. Tengok bulan ni lah. Tengok macam mana reaction ni kan. Ambil.
Dia macam apa lah, main curi-curi sikit-sikit lah. Betul. Sebab kita dah ada anchor yang saya hold tu dah 1200 pip kan. 1100 pip. Oh, 1000 pip. Dah lama. Bila nak dapat Jadi ayan dia betul. anchor tu dah ada, kita curi lah sikit-sikit. Tak cakap pun dalam grup. Kalau nak tengok. Adalah saya share tu ni. Okay. Masa tu Atok yang bagi hint. Itu fresh zone dia kata kan. Saya pun marking lah. Oh, yang itu hari je tu. 1913 tu. Atok yang share, Atok kata masih hold lagi ke? Masih hold lagi ke? Masih hold. Ui, dahsyatnya. Dahsyat tu. Orang kaya. Mana Lot 001 je. Memang ada satu yang dia sell kat situ tu. Ui, lama bertahan tu. Kalau tahu 0.10 lah, 1.00. Tak, dia bila account biru ni dia jadi momentum nak trade tu dia jadi lain macam sikit. Jadi kita nak entry kat tempat lain tu dah tak takut sangat sebab ada anchor pegang kan. Jauh tu. Yang mula kat sini tu 1000 pip lebih lah. Wow, saya dah tak ada lagi dah tu, dah close dah. Dah close. Saya tak goal sebenarnya saya tak ambil banyak-banyak. Saya dalam 100-200 pip tu saya dah close dah. Tak berani nak hold lama-lama kan. Sebab saya jangka dia buat itu hari dia buat major retracement tu yang saya hold tu. Betul, dia buat major retracement. Memang sampai sinilah dia buat major retracement tu sampai SBR ni lah. Lepas tu boleh lah buy, siapa berani tu dia boleh buy kat sini lah. Sell balik lah kat sini kan. Aduh. Kemudian re-entry sell dekat re-entry sell kat M50 tu. Memang kuat betul tu. Sini sell, buy kat sini, sell lah kat sini lagi. Sekarang dia duduk tengah-tengah macam ni kan. Rugi pun tak rugi langsung ni dah. Tak rugi. Sini untung, sini untung, sini. Tak ada rugi langsung kan, tak ada merah lah. Semua hijau je ni, semua biru je ni. Tapi satu hari kena buat keputusan jugalah nak ambil yang mana. Kalau tak nak pening jadi balik, kalau dah sampai kat sini, kalau saya dah sampai kat sini kan, saya close je lah kan. Pasal apa, dia dah duduk tengah-tengah lah kira. Sini pun dah untung, sini pun dah untung, sini pun dah untung kan. Kira inilah tengah-tengah kan. Itulah saya boleh kongsi, saya dengan Tok sebenarnya dia datang rumah saya rasa tak lama tu kita borak tu Tok sharing pasal Fibo ni dengan saya. Kemudian sebab saya dulu pun memang trade naked. Jadi saya just combine kan dengan apa yang ilmu yang sebelum ni yang ada lah. Macam candle reversal punya signal, engulfing kan. Sebab tu saya kata tadi Fibo 50 ni perlu ditambah baik sikit dengan benda-benda yang basic lah. Tak adalah canggih-canggih pun. Ya, betul. Macam zone-zone SNR, fresh zone SND. Kan? So nanti and then once Atok add saya dalam group pun saya tak banyak tanya. Sebab saya suka explore on kita lah. Macam Izran kan. Dia kita kena explore kita. Cara kita trade. Cara kita trade. Macam saya memang dari dulu trade dekat H4. Jadi kalau dah ada D50 tu, once dekat H4 saya akan nampak lah reaction candle kat kawasan tu. Ya, betul. Kalau zone tu memang zone yang ada SNR pada H4, saya dah berani PO lah. Ya, betul. Itu cara saya lah. Saya kata dia mesti ada confluence tu. Itu cara saya lah. Betul. Dia mesti ada confluence dengan SNR, dengan kalau siapa yang pandai SND kan, yang pandai candle kan, dia mesti ada confluence. Benda-benda tu mesti nak jaga. Dia tak perlu canggih sangat pun sebab macam SNR, SND ni kita sekali tengok pun kita nampak lah. Sebab dia dalam forex ni dia tak ada perfection. Ya, ada orang ukur daripada body ke body, ada orang ukur body ke shadow, macam-macam kan. Mazhab lain-lain kan. Kita je lah kefahaman kita dan kita tahu kalau jarak dia break tu 50 pip. Kalau kita sanggup loss 50 pip tu dan kita PO je lah. Betul. Jadi yang pentingnya kita berapa kita nak rugi tu hari. Kalau benda tak menjadi kan. Ya kita dah ready dah kan.
Betul, itu yang money management tu penting. Berapa kita nak rugi ni lagi? Jangan Kalau- kira untung dulu. Berapa kita nak rugi ni lagi kan? Kita tengok entry kan. Kita tengok SND kita, SNR kita, FIBO kita tadi kan, kedudukan dia kat mana nak stop loss kita kan. Jadi once kita dah set tu baru kita letakkan kita letakkan PO, kita relax je lah. Sebab pada saya bila kita dah set risk, sebenarnya kita dah reda dah dengan kehilangan dia. Ya, betul. Tak perlu rasa saya setuju. ragu-ragu. Saya memang buat macam tu kadang-kadang. Saya walaupun kadang-kadang saya stop loss saya open dengan tak ada stop loss kan, saya dah letak tempat kat mana saya nak cut loss. Dia setengah orang dia buat horizontal line kan, dia tak nak buat SL, dia just nak tengok kat situ dan dia. Kalau dia lepas kat sini saya close. Macam tu kan. Selalunya saya macam tu. Kalau dia lepas kawasan ni saya close. Lepas ni saya close. Tu saya jarang trade tengah-tengah. Saya akan trade pada candle dan pada SNR yang ada SNR, ada candle ataupun ada SNR area kan. Saya akan trade kat kawasan-kawasan tu. Kenapa dia lebih selamat? Dia lebih selamat. Untuk kita entry kan. Bila ada macam ada double bottom, double top kan. Dia lebih selamat sebenarnya. Macam kawasan sini lah, kalau kita katakan ni di 50 macam ni kan. Dia lebih selamat. Ni di daily kan. Katakan kita ada di 50 kat sini. Kita boleh PO ni kan, kita boleh PO sini direct kan. Kenapa bila sini kita boleh, kan saya selalu cakap buy stop kan. Bila price naik tu kita tengok dekat hour 4 kan, dia ada reversal ke tidak kan. Boleh sebenarnya. Pasal apa? Ni dia jadi double bottom. Stop loss kita kat sini kan. Jadi kita boleh kita boleh get ready. Get ready untuk trade kan. Saya selalu macam tu. Saya selalunya kalau macam ni saya selalu tunggu kan bila ada double bottom. Saya berani entry dah ni. Macam ni saya berani entry. Macam ni saya berani entry. Kan. Dia ada tempat-tempat yang memang saya entry. Saya tahu risiko dia berapa. Saya dah ready untuk risiko dia lah. Dia macam tu, kita kena ada ni, kita kena ada stand kita lah kan. Bila ada SNR kan, kita kena ready kan. Ya, saya macam ni kan, kalau macam ni, bila candle ni, bila kita tengok, saya selalu trade, saya pun ada CSR 100, so memang saya pun guna pakai lagi. Saya bila ada macam ni, yang ni ada initial setup kita panggil kan. Jadi di sini kalau kita tengok di 50 kita kat sini kan, di 50 kita kat sini, saya dah berani dah buy kat sini. Lepas tu bila dia breakout, saya buy lagi sekali lagi kat sini. Pasal apa? Dia dia macam mana pun dia akan CR100 ni dia memang jadi kan. Saya dah biasa dengan cara tu kan. Saya akan macam ni dia adalah kita kena ada teknik-teknik yang kita pernah pakai dulu kan. Yang ini memang boleh naik lagi ni. Pasal apa ni kalau kita tengok ni initial test, ni first test. CSR 100 lah kalau kita tengok kan. Ini initial, ini first. Initial test ni dia bila dia naik, dia buat higher high, lepas tu dia patah balik, lepas tu dia break higher high ni, dia buat lagi satu higher high kan. Ini nama kita panggil initial test. Ini first test. Peluang untuk dia naik ni ada. Ni pair pun ni gold. Peluang untuk dia naik tinggi lagi ada. Ni kalau CSR 100 lah. Lepas buy. Tak apa, next time kita cari lagi. Dah faham sikit okey lah tu. Jadi kita penting kan, ada SNR ni, ada apa ni penting sebenarnya. Jadi kita dalam trade ni kena ada sikit kemahiran dalam SNR dengan SND, SNR. CSR 100 ni memang baik. Saya memang pakai daripada dulu selain pada MTF ni kan. Itu pasal saya ada dua versi kan. Saya masih simpan cara dia tu kan.
Baik tu. Esok lah, malam ni dah settle lah ni. Apa, janji minggu ni ada gaji, okey lah tu. InsyaAllah ada. Sikit-sikit kan Ada saya dah. ada lah sikit. Tak banyak. Dah ambil dah Gaya gaji. haji tu banyak saya buka-buka alamat banyak saya tak yang baik yang terlepas kan, tapi tak apalah, gaya haji 2 hari kan. Itu ramai juga kat rumah kan. Tak sempat langsung nak buka apa komputer ke apa kan. Yalah. Tak apalah. Okay. Memang banyak itu hari masa gaya haji saya buka-buka banyaknya saya tak baik-baik kan. Tapi tak apalah, biarlah kan. Ni kalau turun kan, tengok Euro USD ni turun kan. Jadi indeks turun ni. Saya Dia naik pula ni. Betul dia memang turun kan. Dia kalau tengok mantau monthly ni dia memang turun kan. Tinggal lagi mungkin dia akan terus turun, dia tak retest W50 kan. Kemungkinan kan. USD indeks nak turun ke tu? Eh? USD indeks ni monthly dia nak naik lagi kan? USD index dia naik. USD index naik. Saya tengok tu kan indeks ni dia naik. Janganlah turun, tengah buy tu. Euro USD jangan turun, tengah buy ni. Layer Sebab saya lah. sebab saya target memang dia buy ni. Baik. Kau jangan Tapi- ikut je, kau jangan ikut. Dah masuk lah. Saya dah kena tadi tu dia punya tu. Saya kena apa? Lock dia tu dah kena. Sebab saya Tak tadi apalah. masa 2 candle tadi saya dah close. Lepas tu saya ambil PO untuk buy balik lah. Sebab dia punya apa orang kata volume dia dah nak habis tu. Memang Tengok je lah sampai esok tengok sampai esok lah. Tapi tengok dekat USD index weekly ni dia macam second test ni. First test, second test ni kat weekly ni. Macam nak. Saya tak ada lah USD index tak ada. Ni tak ada dekat apa ni dekat apa ni tak ada index. Dia test Dekat untuk IN macam nak turun lagi ni. Dekat monthly pun dia dah sampai kat zone tu, zone yang drop itu tu. Betul loh. Tapi saya euro ni memang dia turun dia memang dalam apa bearish lah kan. Saya punya expectation dia akan reverse ke ni je lah M50 sebelum dia turun laju kan. Mungkin dia tak apa, mungkin dia tak reverse sampai situ kan. Mungkin dia tak reverse sampai situ. Dia terus terjun pun kemungkinan besar dia akan terus terjun je lah kan. Kemudian sekarang dia masuk dalam zone weekly ni. Euro USD ni kalau Fibo musang ni susah nak agak apa, bukan susah nak agak lah, dia saya rasa dia ni weekly je, dia retest weekly dia terus terjun kan. Dia retest weekly dia terus terjun. Saya mungkin fikir dia macam tu dia ni. Takut dia retest weekly dia naik ni. Takut dia retest weekly, zone fresh weekly ni. Saya fikir dia macam tu je, dia retest weekly dia terus terjun. Dia test weekly dia terus terjun. Pasal weekly ni kalau kita tengok jauh-jauh kan, tengoklah weekly ni dia satu support yang satu resistance yang agak baik, yang agak ni kan. Itu tak masa saya entry buy tadi saya dah fikir-fikir kan, ni weekly ni akan jadi satu penghalang yang besar lah kan untuk dia naik kan. Kalau dia naik weekly baru hati lega lah. Atau saya bila keadaan selalu macam tu saya akan lock saya punya entry kan. Sebelum chatting ni tadi, sebelum online ni saya lock dulu kan, takut terlupa kan. Jadi dia ni akan turun. Dia kalau kita tengok monthly dah tunjuklah dia turun. Ini turun ni, memang dia turun. Kalau tengok hour 1 tu memang hour 1 ni saya tak berani nak cakap lah. Hour 4 ni dia turun. Sekarang ni dah pukul berapa ni? Pukul 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Okey, thank you. So ada berapa soalan lagi? Dah pukul 11 dah, think kita off lah dulu tak kan? Baik Tok. Kita boleh off dulu. Esok pula ke lain kali pula Tok. InsyaAllah. Boleh. Okey Tok. Terima kasih banyak Tok. Okay, terima kasih semua. Okey, Sama-sama bos. Terima kasih semua. Bye. Alright, terima kasih ya. Terima kasih Sama. kepada Tok yang sharing malam ni, dan terima kasih kepada semua yang join. InsyaAllah semoga anda semua dapat manfaat lah daripada perkongsian malam ni. So saya mohon ampun dan maaf kalau ada sebarang kekurangan. InsyaAllah saya akhiri majlis kita malam ni dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pun terima kasih ya kepada semua. Sama-sama Tok. Salam. Terima kasih, Tok. Sama. Okay. Salam. Terima kasih sama. Alright, semoga perkongsian daripada beliau tadi dapat memberikan anda sedikit manfaat dalam bertrading. InsyaAllah, semoga anda semua terus sukses dalam industri ini. Jaga diri, jaga kesihatan, sila patuhi SOP, duduk diam-diam di rumah dan hanya keluar rumah apabila ada keperluan saja. Stay home, stay safe, take care. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.